KPM. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat pagi. Dah sarapan ke belum? Kenapa saya tanya dah sarapan ke belum ni? Okey, sebab hari ni kita nak bercerita tentang sarapan sihat. Biasa kita dengar kan, sarapan ni penting ke tidak? Sebab ada yang kata penting, ada yang kata tidak. Sebab kata bila makan sarapan ni lagi rasa mengantuk. Jadi mana satu yang betul ni? Okey, sebelum saya kongsikan lebih panjang, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Syaza, nutritionist, pakar nutrisi daripada Jom Sihat. Jadi, berbalik kepada topik kita tadi, iaitu sarapan sihat. Okey, penting ke nak ambil sarapan ni? Lagi-lagi untuk pelajar-pelajar sekolah. Tak kisahlah sekolah rendah maupun sekolah menengah, kedua-duanya. Dan juga tak lupa juga ibu bapa sendiri, penting ke nak ambil sarapan ni? Kenapa pentingnya nak ambil sarapan ni? Okey, first of all, okey, yang pertama sekali, mengikut kajian, sarapan sangat penting untuk diambil, especially terutamanya mereka yang sedang dalam proses tumbesaran, iaitu pelajar-pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah. Sebab mengikut kajian, mereka dibandingkan mereka yang tak ambil sarapan dengan yang ambil sarapan ni berbeza dari segi tumpuan mereka dalam kelas dan juga prestasi mereka dalam peperiksaan. Nampak macam remeh je, tapi sangat memberi impak kepada anak-anak kita punya keputusan peperiksaan juga. Okey, kalau dah tak terus masuk pergi kelas, sekarang ni kan online je semua, terus dengan dah tak payah pakai baju sekolah, dengan moodnya tak ada nak pergi sekolahnya lagi, tak sarapannya lagi, lagilah rasa long lie, tak bermain, mengantuk je. Okey, jadi make sure ambil sarapan. Okey, tapi persoalannya kat sini, okeylah, saya dah ambil sarapan ni, tapi sama je, mengantuk je. Biasa tak dengar ni. Okey, jadi hari ni saya nak kongsikan dua jenis orang kata menu yang biasa dihidangkan jika orang kata semasa sarapan, iaitu nasi lemak dan juga roti. Tapi yang biasa saya tengok, roti sapu jam. Biasa tak? Ada yang dah terasa ke? Okey. Jadi salah ke ambil roti tapu jam ni? Sekejap lagi saya kongsikan salah ke tidak. Okey. Dan nasi lemak. Bila cakap pasal nasi lemak, boleh ke nasi lemak? Bukan nasi lemak ni tak sihat ke? Nasi lemak ni pun dah nama dia berlemak. Bukan tak sihat ke? Lagi-lagi kita nak, mungkin ada yang pelajar sekolah menengah kan, nak jaga dah mula, nak jaga image, nak jaga berat badan. Rasa macam takutlah nak makan nasi lemak, nanti naik berat badan. Tapi sebenarnya sangat penting untuk kita memfokuskan kualiti dan kuantiti nutrisi yang kita ambil. Sebab kamu-kamu semua, anak-anak yang tengah belajar ni dalam proses pembesaran ni, okey, sangat memerlukan complete nutrient intake. Okey, jangan sibuk, bukanlah saya kata nak turunkan berat badan. Sebenarnya bukan makanan kita yang salah, okey, tapi dari sudut kita kena pandang dari sudut nutrisi dan juga kualiti makanan tersebut. Okey, saya akan tunjuk cara-cara macam mana kita nak makan nasi lemak dengan cara yang lebih seimbang dan juga roti dengan cara yang seimbang. Dalam masa yang sama kita dapat semua 3 kumpulan makronutrisi dan juga mikronutrisi. Apa dia? Okey, kita ada 3 jenis makronutrisi, iaitu karbohidrat, lemak, protein, dan tak juga lupa serat yang mengandungi vitamin dan mineral yang sangat penting untuk kita dalam proses tumbesaran. Saya dah cukup dah tumbesarannya. Okey, jadi sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana cara penyediaan nasi lemak dan roti dengan cara yang seimbang. Kembali selepas ini. Kembali bersama saya sekali lagi dalam segmen sarapan sihat. Okey, jadi macam saya kata tadi, hari ni kita nak berkongsi sedikit tentang macam manalah contoh-contoh menu sarapan sihat.
Sarapan sihat ke nasi lemak? Kan sebab ramai yang kata selalu dikaitkanlah nasi lemak ni sebagai menu yang tidak sihat. Dah nama dia pun nasi lemak. Okey, jadi betul ke tak sihat? Sebab ramai, sebab saya rasa nasi lemak ni yang paling mudah nak dapat lah. Even mak-mak kadang-kadang tengok kat tepi jalan, nasi lemak, senang je, beli je. Itu yang paling mudah sekali kan. Okey, tapi macam mana kita nak pastikan nasi lemak yang kita ambil ni cukup nutrisi, cukup seimbang. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana porsi atau portion yang betul bila kita makan nasi lemak. Sebab biasalah saya dengar bila cakap nasi lemak ni, orang selalu kata mengantuk lah makan nasi lemak, tak nak makan heavy-heavy pagi-pagi. Okay, sebabkan selalunya tersalah portion makanan tersebut. Biasa kita nampak yang penuh, tak lain tak bukan, mestilah nasi yang penuh. Kadang-kadang tak cukup lah sebungkus, kena 2 bungkus baru cukup. Jadi hari ni saya nak tunjukkan macam mana nasi lemak ni sebenarnya boleh dijadikan sarapan yang sihat dan seimbang. Okay, so first of all, pertama sekali, depan mata saya ni kita ada nasi lah. Bukan nasi lemak. Okay, macam mana kita nak tahu ukuran yang betul? Pernah dengar tak term suku separuh? Pernah dengar? Okay, mungkin ada tak pernah dengar. Okay, pernah dengar. Adik-adik saya rasa mesti dia dengar lah. Kan, sekolah cikgu duduk cakap suku-suku separuh ni. Tapi pernah ke praktikkan dekat rumah? Saya rasa tak ramai sebab masing-masing lagi blur-blur. Apalah suku, apalah separuh. Confused mana satu yang separuh. Nasi kot separuh. Itu biasa saya dengar. Okay, jadi, so sebenarnya yang suku tu ialah nasi, sayang-sayangku sekalian. Okay, nasi saiz penumbuk ataupun suku pinggan. Kita nampak kan suku? Okey, saiz penumbuk masing-masing. Sebab setiap orang berbeza kan. Untuk pelajar perempuan lah kebiasaannya dalam 2 senduk dah cukup dah. Okey, untuk lelaki dalam 3 hingga 4 senduk. Okey, sebab jangan risau kata takutlah nak makan banyak-banyak. Okey, jangan risau sebab you all tengah dalam proses pembesaran, tengah membesar. Okey, yang jadi masalah tu yang bukan rasa naik berat badan tu sebenarnya ialah makanan-makanan yang orang kata jajan, kudapan tu yang kita tak perasan sebenarnya. Okey, tak apa, yang tu kita cerita hari lain. Hari ni kita cerita sarapan sihat. Okey, so suku-suku separuh, suku nasi. Okey, saiz penumbuk. Suku protein. Nampak tak? Telur rebus. Kenapa saya pilih telur rebus? 2 biji pula tu macam banyak je kan. Okay, sebenarnya sekali makan untuk remaja especially, memang sekali makan telur ialah 2 biji, portion yang betul. Jangan risau. Takut kolesterol. Kecil-kecil dah takut kolesterol. Bagusnya. Okey, sebenarnya jangan risau. Sangat bagus sebenarnya telur ni untuk kanak-kanak especially ataupun remaja yang sedang membesar, masih dalam orang kata proses pembelajaran kan. Nak belajar sebab apa? Telur ni boleh katakan protein yang cukup baik. Okey, satu telur ni dah sama dengan 7 gram protein kita dah dapat. Lepas tu telur juga mengandungi carotenoid, ataupun kita panggil lutein dan zeaxanthin. Macam penelik sikit kan. Okey, tak apa, yang tu yang penting. Okey, nutrisi ni sangat penting untuk kita punya mata. Ialah kita kan lagi-lagi tengah orang kata PDPR kan, online, pandang skrin. Okey, ini pun memberi impak ya kepada mata kita. Okey, kita punya penglihatan. Jadi nutrisi dalam telur ni iaitu carotenoid tadi, okey, sangat bagus untuk meningkatkan kita punya penglihatan. Okey, sangat baik. Jadi jangan takut-takut. Okey, sebab telur kuning ni pun sangat bagus, sangat banyak nutrisi iaitu vitamin D, kita ada tiamin, kita ada vitamin B. Okey, jangan pernah skip atau keluarkan telur kuning ni. Okey, faham? Okey, dan perasan juga saya ambil telur rebus. Saya tak ambil telur mata, telur dadah. Sebab apa? Okey, sebab kita nak bagi balance. Alright, sebab nasi dah berlemak. Nasi dah ada kandungan lemak dah. Jadi kita pilihlah telur rebus yang tidak mempunyai sebarang lemak tambahan. Dah cukup-cukup lah. Kalau ada nasi lemak, ayam goreng, okey, boleh juga ayam bakar. Itu lagi bagus. Lepas tu ataupun telur mata, dah melimpah ruah minyak di situ dengan nasi lemak lagi. Itu yang jadi tak balance. Okey, so macam mana dengan sambal? Boleh nak ambil sambal, tak ada masalah. Okey, cuma cukup dah dalam 1
hingga 2 sudu sahaja. Okey, tak perlulah banyak-banyak, lagipun budak-budak kan. Sampai hantu pedas tu jangan sampai banjir. Kadang-kadang tu itulah yang menyebabkan kalori yang kita tak perasan. Rasa macam sikit je, tapi kenapa berat naik? Itu biasalah. Tapi sebenarnya benda tu lah yang kita panggil kalori tersembunyi. Kita tak perasan. Sebab contohlah, sebagai contohnya lah macam sambal ni, dia punya satu sudu tu dah sama dengan satu sudu minyak dah dia punya kalori. Yang itu kita tak perasan. Kita rasa macam dah sikit, dah diet katanya, tapi salah konsep. Okey, untuk separuh mestilah sayuran. Okey, tak kisahlah timun, ulam lagi baik sebenarnya, sebab macam saya katalah dah cukup berminyak. Okey, kalau dapat salad ke timun dah cukup baik dah. Okey. So separuh, sama ada you nak separuh sayur-sayuran ataupun suku sayur, suku buah pun boleh, tak ada masalah. Okey, mungkinlah ada mak-mak kata, anak saya tak makan sayur lah, macam mana ni? Ini luahan yang biasa sangat saya terima. Okey, sebab tu sangat penting ya ibu bapa untuk kita makan sayur. Kita tahu tak bahawa okey, kanak-kanak Malaysia sedang mengalami masalah bantut. Okey, sebab akan apa? Sebab tak cukup keperluan nutrisi harian. Okey, sebab masih lagi yang kata kita tak didik anak-anak kita supaya mengambil sayur-sayuran, especially terutamanya sejak dari kecil lagi. Okey, tak apa, yang itu kita akan ulaskan macam mana tips untuk bagi anak kita boleh makan sayur yang lebih baik kan. Tapi yang saya boleh kongsikan lah, okey, kita kadang-kadang kena jamu mata anak-anak kita untuk bagi dia menarik untuk makan. Kadang-kadang macam kena ada carrot macam ni kan, carrot sikit, and then carrot tu mungkin buatlah bentuk star ke kan, potong cantik-cantik bagi anak saya excited untuk makan. Kadang-kadang kita evolve ke anak-anak kita untuk prep, untuk masak bersama, kan, potong timun bersama-sama supaya dia rasa semangat, excited untuk makan makanan tersebut. Okey, so lepas ni, kalaulah nak beli nasi lemak ke apa, tak ada masalah. Cuma kita modify sikit supaya lebih seimbang. Okey? Jadi cukup lengkaplah nasi lemak kita pada hari ini. Jadi lepas ni kita nak kongsikan menu apa pula? Saya nak kongsikan makanan yang biasa orang Malaysia ambil pada waktu pagi, iaitu roti. Tapi macam mana kita nak seimbangkan dia? Okey, kita jumpa selepas ini. Kembali semula bersama saya, Puan Syaza, pakar nutrisi daripada Jom Sihat. Hari ni kita dah kongsikan tentang nasi lemak, macam mana kita nak menyihatkan nasi lemak kita. Jadi next hari ni next meal kita akan berkongsi pula menu yang agak familiar lah bila kita cakap pasal sarapan, iaitu roti. Kan, ni paling orang kata paling on the go lah, nak cepat, tak ada tahu nak fikir apa dah. Iaitu roti lah selalunya yang mak-mak kita ambil, sediakan, letaklah dekat meja makan tu, korang layan lah diri sendiri, sapu lah jam. Itulah yang biasanya kan, roti sapu jam dah. Lepas tu cukuplah dengan minuman susu coklat dan sebagainya. Tapi adakah itu cukup lengkap dan cukup sihat, especially kita nak mulakan hari kita, kan, lagi-lagi untuk pelajar kan? Adakah cukup nutrisi yang dibekalkan hanya semata-mata roti dan juga jam, ataupun kita biasa ambil peanut butter? Okey, that's why hari ni saya nak cerita sedikit. First thing ialah tentang roti tu sendiri. Okey, nampak saya sediakan roti putih. Mungkin ada yang kata, bukan roti putih tak sihat ke? Kan kita kena ambil whole meal ke? Kalori roti putih dan juga roti bijirin penuh sama. Ya, sama sahaja. Cuma yang membezakan ialah bijirin penuh ni dia penuh dengan serat. Kaya dengan fiber, kita akan rasa kenyang lebih lama. Okey, jadi kalau anak-anak suka roti biji yang penuh, itu lagi bagus. Tapi kebiasaannya tidak. Okey, tapi tahu tak yang satu sendok nasi kalori dia sama dengan satu keping roti. Okey, so kat sini saya sediakan 2 keping roti. Okey, sesuai dengan remaja yang remaja perempuan yang sedang membesar. Okay, macam saya kata yang tadi 2 sendok nasi lemak kan, yang ni 2 keping roti, sebab kalori dia sama sahaja. And then kita ada
serat kita, iaitu tak kisahlah ini ikut pilihan cita rasa anak-anak perempuan kan. Mana rasa macam tak sukalah salad, tak kisah, ambil timun ke tomato ke, tak kisah, asalkan ada pengambilan sayur-sayuran. Sebab apa? Sayuran sangat penting, ya. Sebab dia lah yang kaya dengan vitamin dan mineral penting untuk pembesaran anak-anak tadi. Okey, lagi-lagi kalau ada masalah penghadaman. Kita dah ada salad, dan kat sini saya ada cheese pula. Cheese dan juga roti lah yang kedua. Okey, cheese ni kenapa nak kena ambil? Okey. Cheese ni ramai yang tak tahu, dia merupakan salah satu produk tenusu. Maksudnya, okey, kalau kita tak ambil susu lah pada hari tu, kita boleh ganti dengan cheese, kita boleh ganti dengan yogurt, okey, untuk melengkapkan keperluan kalsium kita. Biasa dengar kan kalsium ni. Lagi-lagi kalau yang saya nak tinggi minum susu. Okey, tak semesti susu sahaja. Kita boleh ambil juga cheese, okey, untuk pembesaran yang ideal. Okey, tahu tak untuk perempuan boleh tinggi sampai umur berapa? Sampai 18 tahun. Okey, untuk lelaki 21 tahun. Okey. So, yang mana yang masih di sekolah menengah tu, don't give up. Okey, pastikan cukup keperluan kalsium harian anda. Okey, so berapa banyak kita kena ambil sebenarnya? Okey, kalau untuk remaja, okey, kita perlukan dalam 3 sajian kalsium ataupun produk tenusu setiap hari. Berapa banyak tu? Okey, kalau 1 keping ni dah 1 sajian. Kalau 1 gelas susu dah 1 sajian. 1 cawan yogurt 1 sajian. Cukuplah 1 hari. Cukup tak rasanya? Cuba cek balik. Tak cukup kan? Sebab itulah rakyat Malaysia mengalami masalah pantut. Okey, kita dah cukup 1. So kita tambah lagi daripada tuna ni. Okey, tuna ni ikutlah. Kadang-kadang anak-anak dia tak suka pedas-pedas macam saya sukalah. Okey, tu ditambah cili, ikut kreatif mak-mak masing-masing. Tapi ini saya bagi yang paling simple sekali. Okey, dalam 2 sudu dah cukup dah. Okey, kita boleh letak. Paling mudah lah. Okey, ada yang kata boleh ke letak sos? Boleh ke letak mayonis ni? Okey, sebenarnya tak ada masalah you nak letak. Okey, tak ada masalah pun. Cumanya, okey, portion tu berapa banyak kita letak. Okay, kita selalu cadangkan lah. Cadangkan kita ambil dalam 1 sudu sahaja untuk setiap orang kata sos ataupun dressing lah, mayonis ke apa lagi, Thousand Island ke, ikutlah ke cita rasa masing-masing. Alright. Okay, so lengkaplah kita punya hidangan sarapan untuk hari ini kan, dah cukup semuanya. Saya sebenarnya sangat-sangat galakkan tau. Saya sangat galakkan untuk ada pengambilan ikan dalam diet harian. Kalau tak dapat hari-hari pun, seminggu 3 kali pun okey. Sebab apa? 1, ikan sangat kaya dengan lemak yang baik, omega 3. Tuna, apa lagi? Kembung. Salmon macam mahal sangat pula. Okey, tapi ini antara-antaralah ikan yang kaya dengan lemak baik, iaitu omega 3. Sangat-sangat penting untuk perkembangan minda. Okey, untuk lebih fokus, sangat berkait rapat dengan kecerdasan minda. Okey, so jangan skip ikan kita. Kalau boleh dapat 2-3 kali seminggu pun dah nice dah. Alright, cukuplah lengkap kita punya sarapan yang kedua. Okey, kalau nak tahu lagi lebih lanjut tentang tips dan pemakanan sihat harian, boleh follow saya di Facebook dan juga Instagram, Syaza Nutritionist. Okey, kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye. Assalamualaikum.